Sebab lagu yang kita main dalam slide semasa kita sediakan, lagu tu ada dalam laptop. Ada dalam laptop kita. Jadi bila kita klik main kat lagu tu, dia akan terus deal dengan lagu yang ada kita save dalam laptop kita. Tapi bila kita save dia dalam pen drive, kita lupa save lagu tu. Dia tak carry sekali lagu. Lagu ada, saya dah buat dah kat rumah saya. Betul, sebab ini laptop kita. So, semasa tuan nak copy video, tuan nak copy lagu dalam pendrive, copy video dengan lagu tu sekali. Kalau tiba-tiba nak pinjam, nak pakai jerantut punya laptop, boleh mainkan lagu tu sebab lagu ada dalam pendrive. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang benda yang simple ni. Sampai-sampai kat sana, memang kita target, okey, aku hari ni nak pergi ceramah dekat AADK, kat Bekas Penagih. Lagu yang paling biasa kita dengar, gelap malam pasti terang, sang mentari pasti datang. Tujuan tuan nak gemakan satu dewan. Positif dalam pendrive. Nampak? Lupa save dalam pendrive, kan tak boleh nak buat lagu tu. Itu di antara yang kita perlulah. Sebab tu saya kata datang awal. Dan sebelum ceramah kita cek berkali-kali. Cek Din, terima kasih. Hebat. Tahniah. Boleh ya? Okey. Alright. Assalamualaikum. Tanya ada tepuluh buat bagi tepukan. Saya rasa benda ni cukup lah sebab pertama sekali masa kenal diri dah ke Datuk tadi? Kenal diri. Ada. Kalau bercampur ni kita kena kenal sikit diri kita sebab orang kita kenal orang tak kenal kita tapi kita kenalkan diri. Dan kita dah betul dah kepala, badan dan kaki. Contohnya ada tajuk, pengisian dan juga ada akhirnya, dan kita tengok kesimpulan pun ada dan akhirnya kata-kata ni pun jadi bagus. Saya rasa akhirnya pun benda yang baik. So kita kena cari benda yang boleh ada semua peringkat tu. 1, 2, 3. Kepala, badan, kaki. Akhirnya kita minta sekian terima kasih tu macam ayah ni ke cantik. Ya. Tanya. Okay. Alright, thank you. Okay, next. Ya. Okay. Boleh ya? Mana slide? Apa ingat? Mana ada? Dalam dua asa. Dalam blok soal ni. Ni. Sana. Ni. Infografi. Okey. Tak sambung sini. Hah? Sambung ke sini. Mana dia tu? Ni. Okey. Letaknya ke Contoh sini. Ni. situ. Kena alik sana abang sistem. Ya. Ujung ke abang sistem? Letak ujung tu sana. Dalam tu lah. Buka dalam tu lah. Bapak. Sampai. Kalau tidak buka dalam tu dekat sikit. Ke sebelah sini. Sebelah sini. Mana? Ini dia. Okey. Tengok keluar tidak? Ya, tu dia. Mana ke full screen dia? Sini dalam apa ni? Oh, pakai slide ini je. Masak imej ya. Ada. Boleh pakai tu. Awas. Ada tak? Ini ada tak? Ni. Okey dah. Ni nak tambah apa persen? 150. Tak lepas. 100. Mana nak set? 130 tengok. Boleh. Jadi.
Ya, jadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik semua siap lagi ya? Tak saya nampak semua adik cergas, apa tu, nampak dia punya kepintaran semua sekali, semua bersemangat semua kali ni. Saya dimaklumkan oleh pengetua sekolah menengah kebangsaan Rompin Beach Resort mengatakan semua ni adalah selektif belaka, semua terpilih sebabnya semua adalah bakal-bakal SPM 9A belaka. Betul? Alhamdulillah. Beri tepukan untuk diri anda semua sekali. Mantap. Baik, hari ini sebelum itu, nama saya siapa? Muhammad Saiful Azri bin Tan. Panggil saya Abang Bob. Betul. Tengok. Abang kita awal ke tahu? Mantap. Abang Bob. Apa itu Abang Bob? Abang yang comel. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan perkara generasi muda, generasi bebas dadah. Semua orang tahu apa itu dadah, bukan dada. Dadah. Okey? Baik, di sini. Anda sedia tak untuk 3 soalan yang saya nak kongsikan bersama dengan kamu? Anda mahu hidup sihat? Nak ke tidak? Anda mahu cemerlang? Anda mahu masa depan yang hebat? Tiga-tiga semua kita nak. Betul tak? Jadi, bila kita nakkan ketiga-tiga tu, anda kena bebaskan diri anda daripada dadah. Saya tekankan sekali lagi. Bebaskan diri anda daripada dadah. Kita benci dadah. Alhamdulillah, anda memang terhebat. Baik, apabila kita terlibat dengan dadah, anak-anak sekalian, saya suka panggil anak-anak. Apabila kita terlibat dengan dadah, apa yang kita pertaruhkan? Banyak benda yang kita pertaruhkan. So, kita lihat di sini. Apa perkara pertama yang kita pertaruhkan? Yang pertama adalah diri anda. Bila diri anda biarkan dia, anda lacurkan diri anda untuk dadah. Apa yang berlaku? Lihat yang pertama. Tak nampak di situ? Tak nampak? Ada masalah skrin kat situ. Okey. Apa yang berlaku pada diri anda? Pertama adalah kesihatan. Kesihatan diri anda akan merosot. Kedua, maruah diri anda akan tercalar. Ketiga, apakah dia yang ketiga? Keselamatan anda. Keselamatan anda tak boleh diyakini. Anda selamat ataupun tidak. Begitu bahayanya dadah ini. Itu pada diri anda. Baru satu faktor. Bila kamu hampir dadah. Kedua, apakah yang berlaku? Hebat orang di situ. Itu iklan. Saya memang suka selitkan iklan kan. Tadi iklan Milo. Itu model Milo tadi. Okey. Yang seterusnya, apa yang anda pertaruhkan? Okey, pelajaran anda. Bila kita sebut tentang pelajaran anda, apa yang akan berlaku? Fokus anda mula hilang sedikit demi sedikit. Kamu akan lihat akademik kamu dah mula merosot. Dulunya, kamu cukup pandai berbahasa Inggeris. Well, sir, well in manner in English, sir. But then, after you are friendly with dadah, what happened? Oh, I don't know sepatah harga, sir. This is what will happen. Kamu akan menyusut ilmu kamu dalam bidang pelajaran. Iklan lagi. Tadi Milo, ini Nestle. Hari jadi. Okey, kita lihat apa lagi yang berlaku. Okey, apa yang kita bertaruhkan lagi bila kamu melibatkan diri dalam dadah? Yang ketiga adalah keluarga anda. Adakah anda akan diterima dalam keluarga anda? Bagus. Bapak suka. Ini yang daddy suka. Hisaplah dadah banyak-banyak. Daddy suka. Mother lagi suka. Takkan berlaku sebegitu. Kita akan dibuang oleh keluarga kita. Semestinya akan dibuang. Tidak ada satu pun benda di dunia ini, bila kita buat benda baik, bila kita buat benda jahat, akan dihargai oleh keluarga. Tidak sama sekali. Jadi, anda kena benci? Yes, good. Seterusnya, apa yang akan anda pertaruhkan? Masa depan anda. Ya. Dulu, adik Askandar kita impikan menjadi seorang pegawai AIDK yang paling tinggi sekali di Putrajaya.
Tapi bila dia terlibat dengan dadah, contoh, dia terlibat dengan dadah, apa yang akan berlaku pada masa depan dia? Adik-adik sekalian, apa yang akan berlaku? Adakah dia akan dilantik sebagai pengarah HDK? Tidak, sama sekali. Mana tempatnya? Pusat Serenti. Ataupun kita panggil sebagai USM, Universiti Serenti Malaysia. Itu yang mungkin berlaku. Adakah anda sayang dadah? Tidak sama sekali. Kita benci? Ada. Itu tagline saya hari ini. Baik, kita lihat kepada seterusnya. Apa itu mitos atau fakta? Kita lihat di sini. Adakah itu mitos? Dadah hanya untuk orang tertentu. Mitos ke fakta? Mitos. Sekali dua tak apa. Mitos. Good. Saya boleh berhenti bila-bila masa je. Relax. One shot je. Mitos. Fakta. Dadah boleh menyentuh sesiapa saja. Betul ke tidak? It's a fact. Oh, cakap bahasa Inggeris saya tadi. Saya antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, masuklah maklum lah. Lahirnya ala-ala England sikit. Cuma kulit berang sikit. Okey. Sesekali juga sudah berisiko. Betul ke tidak? Kenapa one shot berisiko? Yes. Itulah faktor yang kita kena faham. Jangan cuba sekali-sekali pun jangan cuba. Apa yang kita benci tadi? Apa yang kita benci tadi adik-adik? Dadah. Okay, good. Yang ketiga, fakta dia, ketagihan bukan pilihan. Ianya penyakit. Tanam dalam fikiran kita, dalam hati kita, ketagihan bukan apa? Bukan pilihan. Ianya adalah penyakit yang kita akan bawa bertahun-tahun kalau kita terpengaruh dengan dadah. Jadi, hati-hati anak-anak sekalian. Kita benci? Dadah. Mantap. Okey, seterusnya. Kenapa remaja mudah terjebak? Kenapa remaja mudah terdedah? Kenapa agaknya adik-adik semua ni mudah terdedah? Kita lihat faktor yang pertama. Apa dia? Pengaruh rakan sebaya. So, penting di sini, kita pilih rakan yang betul. Rakan yang tepat. Rakan yang sentiasa akan membawa kepada benda yang baik atau memberi pengaruh yang baik buat anda. Apa yang perlu dilakukan itu? Ingin terima, takut ditolak. Kenapa berlaku macam ni? Sebab kita suka berkawan. Ada geng-geng, ada klik-klik, ada puak-puak ni. So kita nak masuk dalam puak A, kita rasa kita nak ingin diterima. Ingin diterima, tak nak ditolak. Kita masuk guru A, kau kalau masuk guru A, kau kena try ni. Kau kena cuba yang ni. Ini antara pengaruh yang biasa berlaku di kalangan anak-anak remaja. Boleh faham? Yang kedua, apa dia? Curiosity, ingin tahu, tak dinafikan. Golongan-golongan remaja pada ketika waktu ini, dia ada semangat itu. Ingin tahu, curiosity. Kenapa ya? Alah, takkan rosak kot, sekali kot. Dia curiosity. Dia rasa macam mana? Masam ke manis ke? Peninnya macam mana? Hayal tu macam mana? Perasaan ingin tahu tu cukup kuat. So, apa yang akan berlaku? Mereka akan mencuba atas pilihan sekali je kot. Tak rasa apa-apa kot. Atas sebab itu yang biasa akan berlaku mudarat kepada anak-anak remaja ni. Siapakah remaja di sini? Anda semua. Okey, kita lihat seterusnya. Tekanan persekitaran. Apa dia yang berlaku? Adalah masalah keluarga, kewangan dan juga emosi. Dan ini kadang-kadang saya nak tekan kepada anak-anak semua. Kalau sekiranya ada masalah keluarga, jangan segan silu. Berjumpalah dengan cikgu anda, ya, daripada pengetua Cik Haji Wan kita, jumpa dengan beliau, jumpa dengan pengetua, ataupun jumpa dengan penyelia asrama kita, Cik Haji Wak Desa, ataupun jumpalah dengan kaunselor anda, okay? Cik Haji Suami di sekolah ni. Jumpa dengan pihak-pihak bertanggungjawab, maklumkan masalah anda. Perlu kamu cari orang yang kamu percaya sebenarnya, yang kamu boleh berkongsi masalah. Dan bila melibatkan masalah sebegini, anda perlu orang ketiga untuk bercerita. Mungkin di pihak keluarga anda tidak memahami, atau mungkin di pihak keluarga anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Anda perlu cari pihak ketiga. InsyaAllah, bila kita niat baik, akan dapat perkara ini. InsyaAllah. Baik, seterusnya. Apakah faktornya? Iaitu pengaruh media sosial. Dan saya percaya
Semua anak-anak semua ada handset, ada handphone. Ada bermacam-macam jenis. Ada yang buah tipikai, ada yang buah Apple, ada yang buah nanas. Kalau macam saya, Android je lah. Bagi anak-anak semua, lagi canggih daripada saya kan. Apple 13 kan? 17 dah. Nampak saya kena tinggal. Saya tanya-tanya je. 17 dia, oh, padu. Saya baru Android. Tak nak naik pangkat. 17 dah rupanya. Itu Pro Max ke tu? Pro Max. Baik. Apa yang perlu anda buat sekiranya rakan sebaya anda? Jika sekiranya rakan sebaya anda mengajak anda, ajak mencuba, ajak test, ajak pegang dan sebagainya. Satu perkataan, kawan ajak, try sekali je. Ayat itu. Ayat itu cukup power. Sebab rakan ni, dia mudah mempengaruh. Ayat try sekali je, tak apa. Tak ada mudarat. Sekali je kot. Ayat tu cukup power. Kalau ayat tu datang daripada ahli keluarga, saya rasa mungkin tak begitu berpengaruh. Tapi daripada rakan sebaya, daripada sahabat karib yang berkongsi siang dan malam bersama dengan dia, ke mana-mana sahaja, ayat try sekalinya cukup bahaya. Dan apa yang perlu kita jawab? Apa yang perlu anak-anak jawab? Ayat apa yang perlu anda keluarkan? Tidak. Perkataan tidak. Never. No. Tak say. Tak say kahwin. Apa lagi? No. Tidak. Nehi. Kabin nehi. Tak nak. Katakan tak nak kepada dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan tak say kepada dadah. Betul? Perkataan-perkataan itu yang perlu kamu didik dan kita didik kepada semua golongan remaja supaya berani mengatakan tidak kepada dadah. Itu the keyword. Apa yang kita benci tadi? Mantap. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita kena perlu faham apa itu teknik tolak, alih, pergi. Apa teknik tolak di sini? Kalau ada kawan anda suruh mencuba, tegas dengan jelas katakan tidak sama sekali. Saya tidak akan memalukan diri saya, keluarga saya dan masa depan saya. Berani berkata begitu? Boleh. Saya percaya anda semua golongan yang terpelajar, golongan cerik pandai telah dipilih oleh pihak sekolah. Romping bisu anda yang selected student hari ini. Mantap. Tepuk tangan untuk diri anda. Ya. Seterusnya, alihkan topik atau beri alasan bijak. Macam mana keadaan itu? Alihkan topik. Contoh kawan kita. Kita tak pernah cubalah benda ni kan. Macam sedap kan. Kita cerai sikit tak apa dah. Sikit je kot. So situasi macam ni persuasif. Maksud dia, apa bahasa Melayu? Persuasif. Dia Rakan sebaya. begitu memujuk lah kata ayat itu. So, apa yang kita nak alihkan topik ni? Kawan kita boleh alihkan topik. Tukar topik. Okay. Cuba tukar topik. Jomlah kita cuba sikit je kot. Tak apa kot. Payahlah kita pergi rumah janda lah. Okey, betul. Kaedah betul. Tukar topik. Ya. Cinta itu buta. Alih topik. Betul. Cantik. Terbaik. Alihkan topik. Tiun topik. Tukar pada lain. Kaedah mengelak macam ni memang menjadi berkesan. Dan yang ketiga, pergi. Kalau payah sangat tadi, tidak pun tak jalan. Alih pun tak jalan, kalih tak jadi. Pergi. Let it go. Barulah macam Frozen kan. Let it go. Let it go. Suara tak sedap tu. Okay. So apa yang berlaku, kita tinggalkan saja. Kawan kita ajak dan sebagainya, walk off. Tinggalkan dia. Pergi. Hai. Bye-bye. Okay. Let it go. Baik. Seterusnya. Yang paling penting apa dia? Kerjasama. Yes, saya tu ke ayat tu. Habis tu lah alih. Orang kaya. Okey. Dan habis dah. Tinggal 1.5 minit.
Apa perisai diri yang perlu ada kepada semua, bukan kepada anak-anak saja, semua golongan masyarakat? Apa perisai diri yang kita ada? Perlu ada sebenarnya. Yang pertama, iman dan nilai murni. Pegangan iman kita perlu kuat, kukuhkan dia. Tak semestinya orang yang lebay penuh dekat sini, serban tinggi 40 hektar, tak terkena dengan dadah. Kena. Yang kena nilai adalah iman dalam diri kita ni. Kuat iman kita, kita kukuhkan kita punya kepercayaan, insya-Allah tak terlibat dengan dadah. Kedua, apa yang perlu ada? Ilmu dan kesedaran. Tahu apa sebenarnya itu dadah. Tahu bagaimana dadah tu boleh tersebar. Tahu bagaimana pengaruh dadah kepada masyarakat. Tahu bagaimana impaknya kepada semua orang akibat daripada dadah. Seterusnya, carilah kawan yang positif. Lantiklah seorang mentor dalam diri anda. Kita tahu setiap daripada kita semua ada pengaruh. Kita tahu setiap daripada kita semua ada kemampuan dan sebagainya. Carilah kawan-kawan di sekitar kita yang boleh memberi pengaruh positif dalam hidup. Yang seterusnya, amalkan aktiviti sihat dan juga hobi yang baik. Baik, kita tahu di kalangan kita semuanya suka e-sport. Semuanya suka bermacam-macam aktiviti yang kita buat pada waktu petang. Dan malangnya sebenarnya ini adalah fakta. Jarang dah anak-anak remaja di kalangan kita secara kesedaran harfiahnya jarang dah melakukan aktiviti sihat pada waktu petang. Jarang dah kita lihat anak-anak bermain bola sepak. Jarang dah kita lihat anak-anak bermain takraw dan sebagainya. Kembali zaman ini supaya kita buat aktiviti yang lebih sihat. Supaya ianya dapat mempromosikan gaya hidup yang lebih sihat dan harmoni. Baik, yang terakhir, matlamat dan impian. Tetapkan impian, tetapkan matlamat kita, fokus pada masa hadapan yang lebih hebat. Dadah bukan membawa kita kepada masa depan yang cerah, lebih kepada masa depan yang gelap. Fokus pada masa depan yang lebih hebat. Itu yang utama. Seterusnya, kuis pantas. Ada sikit kuis pantas je. Sekejap je. Apakah kesan dadah kepada otak? Rosak fungsinya. Strategi yang betul jika ditawarkan adalah tolak, alih, pergi. Ingat 3 benda tu. Tolak, alih, pergi. Ketiga, apakah perisai paling penting untuk diri kita? Nilai dan iman. Mantas. Okey, janji pada diri. Janji pada diri anda. Okey, saya berjanji. Okey, ikut cakap saya. Saya berjanji menjaga diri dan menjauhi dadah. Memilih kawan yang baik. Fokus pada pelajaran dan impian. Menjadi contoh kepada orang lain. Membina masa depan yang hebat. Saya boleh. Saya hebat. Saya bebas dadah. Kami benci? Ya. Okey, itu saja daripada saya. Dan ingat, kata-kata terakhir daripada saya. Niat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. InsyaAllah yang baik-baik saja akhirnya akan datang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar masa muda ke soalan? Soalan gambar masa muda. Soalan. Okey, tuan-tuan. Aku tak marah pun. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak kita ada 3 orang buat persembahan? Nampak tak? 1, 2 dan 3. Tuan-tuan nampak perbezaan di antara 1, 2 dan 3? Semakin baik sebab anda semakin memahami. Dari teguran kita yang pertama tadi, kita pergi turun yang kedua dan akhirnya saya yakin dan percaya pemadam Pahang mampu melahirkan penceramah yang hebat. Okey, tahniah. Tuan cuma sikit sentuhan sebagai seorang ayah. Teguranku dari rasa luhur. Tuan-tuan dengan sediakan slide yang macam ni. Kalau boleh, slide yang satu-satu. Bila tuan cakap next, student tu tak tahu next mana. Satu cikgu. Lagi satu. Yang 1 minute tu, kalau boleh, tak perlulah.
Sebab 1 minute, 2 minute, 1.5 minute tu sebenarnya panduan kita. Masa kita, okey, topik ni aku rasa nak cakap 1 minit saja. Tapi tak perlulah kita pamerkan dekat kita punya ni, kat dia punya skrin. Cuma yang hak kita ni, kalau boleh slide itu satu. Cue tu kat kita berapa minit nak cakap. Tapi tadi janji kita 1.5 minit. Saya tengok 3 minit. Sodap lah kat situ kan. Bila okey tuan, saya nak tanya satu. Bila audience bagi respon, apa tuan rasa? Seronok. Sebab itu jangan abaikan audience semasa bagi ceramah. Sebenarnya dia membantu memberi keyakinan kepada kita. Kan bila kami bagi dia, okey, kita benci, kita benci, okey, apa yang dia telah buat? Berkomunikasi dengan audience. Tanya. Okey, di samping kita tak abaikan audience, kita dalam proses membentuk keyakinan diri kita. Jadi masa tuan tengok kami beri respon, apa perasaan masa tu? Excited. Tanpa kita sedar. So, apa yang saya nak tadi, tahniah, terima kasih. Tahniah. Okey, cuma tuan-tuan, jangan takut. Buat je program. Kita dah ramai penceramah ni. Okey, tuan-tuan, memandangkan dah 4.30. Sebab minum ni datang pukul 5. Jadi kita ambil seorang lagi boleh tak? Sepatutnya anda berhenti pukul 4.30. Tapi sementara nak menunggu, air belum sampai lagi rasanya. Pukul 5 dah sampai. Boleh tak saya ambil satu lagi? Okey, saya ambil satu lagi. Cuma yang tadi tu cantik dah. Tuan Azri tapi panggil Bob kan? Bob ni maaf cakap lah. Orang yang sehat. Orang yang sehat kan, yang bertubuh sehat. Jadi sesuai dengan Bob. Tapi kalau Bob tu poli, tu orang lain. Bob, berkaitan dengan tadi itu slide saja. Yang slide. Yang slide. Yang lain-lain tu okey cantik. Cuma dari segi audience punya konteks good. Sebab apa? Anda turun pergi ke bawah. Bayangkan kita dah umur 6-70 ni tuan, nak turun jadi budak sekolah. Jadi maknanya kita kena turun kita punya ego sebagai orang tua, nak attack budak-budak sekolah. Cara macam tu cantik. Sebab apa? Budak-budak memang suka menjerit macam tu. Saya benci. Saya tak ni. Saya macam tu. Okey, good. Cuma dalam pembentukan slide, jangan letak minit-minit tepi itu saja. Okey, tuan ada apa nak tambah? Tak ada. Tak ada, saya nak panggil yang next. Okey. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan bagi satu tepukan kepada Bob Best. Saya pun dengar banyak orang saya seronok pula. Sebab satu benda yang saya nak maklumkan sini ialah tentang dia punya slide tu. Sebab mungkin lah kalau buat besar tu kecantik kan sebiji. Dia kena menengok tu. Yang penting saya nak cerita sini, teamwork yang ada dengan peserta. Saya bagi tepukan pada semua orang. Sebab saya tengok bila dia cari, banyak orang yang membantu. 1 orang, 2 orang saya tengok. Maknanya di situ dah ada teamwork kita. Dalam ni pun dah ada. Jadi apa lagi bila kita dah ada grup tu, saya minta semua orang akan bekerjasama. InsyaAllah. Sebab saya rasa the best lah. Terima kasih. Cuma kita berlakon sikit lah. Kalau kita tahu tajuk tu budak sekolah, kita semua jadi budak sekolah. Boleh? Kalau betul tak? Boleh tak? Boleh tak? Jadi mana ni walau Dia cikgu Bob, alih topik tu betul dah. Budak sekolah pergi cari janda. Atau mana mau? Pening kepala cikgu disiplin kat belakang tu. Okey tak. Maknanya itu teknik nak twist lah. Dengan kata lain kita nak say no to drug. Tapi cuma semasa kita nak ucapkan tidak kepada rakan kita yang terlibat, berhati-hati dengan kata-kata. Aku tak nak kawan dengan kau. Ingat. Bahaya tu. Aku tak nak kawan dengan kau. Aku tak nak Aku tak nak kau punya moros. Tuan, kadang-kadang ayat kita menolak memberikan satu cabaran kepada dia. Okey, kau cabar aku. Aku pastikan kau jatuh dengan aku sekali. Cara kita menolak, ajar student yang ada depan kita menolak, cara yang tolak tanpa lukakan hati orang yang ajak. Sebab
Dendam. Dendam dia kata penghinaan itu pada diri dia buatkan dia bersemangat untuk jatuhkan kita. Yang ni tuan-tuan sebagai penceramah beri satu kaedah ayat penolakan yang dia rasa tak terhina. Dan dia rasa tak tercabar untuk merosakkan diri student kita tu. Boleh begitu? Okey, so terima kasih tahniah pada Bob. Kita nampak dah 3 orang kita nampak ada perubahan, ada peningkatan, ada memahami apa itu penceramah. So kita yang akan datang siapa ya? Dadah merosak masa depan dan keluarga. Tiada lain melainkan orang Kelantan kita, doktor. Okey, thank you doktor. Okey. Set kita. Set kita belakang, Okey, thank you doktor. Apa dah ajar jadu kompit. Ya, okey, selamat petang. Salam sejahtera. Saya rasa Abel Bob tu dah set standard terlampau tinggi dah. Saya tak boleh nak capai dah ke dia. Tu. So, menyesal pula present lepas dia. Seharusnya pergi awal sebelum dia. So, okey. Sorry, slide-nya tidak cemerlang sebab saya guna daripada handset. Kawan saya tengah fokus. Saya tak ada laptop, so member dari kamera tengah fokus ke slide dia, so kita bagi dia fokus, tak nak usik dia lah. Okay, so saya rasa kita lebih kepada cara penyampaian lah ya. Okay, so topiknya adalah dadah merosakkan masa depan dan keluarga. Next. Okay, ini kawan baik kita semualah ya, menang besar di Johor, menang besar di Negeri Sembilan lah kan. So ini timbalan Perdana Menteri kita lah. So dia mengatakan slide-nya tak berapa jelas. So dia mengatakan ancaman dadah adalah bara sosial yang merosakkan bangsa sedikit demi sedikit. Okey, ia meruntuhkan institusi keluarga sebab yang topik kita ni ada mengenai keluarga. Okey, dan memusnahkan masa depan modal insan kita, bahkan menjadi penyumbang utama krisis kesihatan awam global yang semakin meruncing ya. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri pada bulan 8 tahun lepas, genap setahun yang lalu lah. Baik, slide berikutnya. Okey. So kita just masuk ke latar belakang. Sehingga saat ini, laporan agensi anti dadah kebangsaan 2025 menunjukkan hampir 60% daripada kes penyalahgunaan dadah yang dilaporkan di Malaysia melibatkan golongan belia berumur 15 hingga 39 tahun. Angka ini aman membimbangkan bagi generasi yang sepatutnya menjadi tunjang masa depan negara. So 15 ni remaja sampai ini usia kita kata usia belia lah kan. Lebih daripada 40 biasanya kalau geng-geng belia ni sampai 39 lah, 40 tu biasanya dah keluar daripada ini. So 60% ya, angka yang sangat tinggi. Next. Okay, sorry. Okay, so salah satu cabaran besar yang dihadapi dalam institusi keluarga ialah dengan pasangan ataupun anak yang terlibat dengan penagihan dadah. Okay, beberapa siri kes keganasan rumah tangga dan kematian juga dilaporkan di media massa lah, ekoran dari angka penagihan dadah. Statistik oleh JKM menunjukkan bahawa 83% daripada 309 kes keganasan rumah tangga berpunca dari penagihan dadah. Okey. So masalah dadah ni saya banyaklah melihat sewaktu di Maran, di projek-projek di program di penempatan Felda. Okey. Tapi bini orang dadah ni comel-comel Tak, ini yang saya perhati ya. Tertanyalah 20 tahun yang lalu, masa tu saya masa jadi doktor pelatih lah di Hospital Tengku Puan Afzan HTA Kuantan. So masa tu saya di tingkat 7 tu, dia ada ward tu, di hujung tu ada sel. Sel ni semua yang HIV positif semua, yang dah teruk lah, yang dah tahap-tahap akhir, yang dah penagih dadah yang IVDU lah, yang pengguna needle yang hardcore. Sebab kita orang tertanya, orang penagih dadah berapa? Bini comel-comel penagih dadah. So apa yang terjadi lepas itu, kebanyakan daripada mereka dah tahap HIV AIDS yang lanjut, meninggal. So janda-janda yang comel-comel ni
Tanpa disedari kahwin pula. Kahwin, lepas itu anak-anak mereka pula kena HIV. Setelah itulah dimulakan persyaratan setiap pasangan Islam yang mahu berumah tangga, berkahwin, wajib tes HIV. So latar belakangnya bermula daripada zaman-zaman tu lah. This one 2004-2005. So that was about more than 20 years ago. So orang dadah ni biasalah kan, kita kata pandai mengayat. Ayam manis. Tak tahulah, tapi budak Tina tu tak so, comel-comel. Kebanyakan. Tak tahu apa. Itu yang kita tertanya. Sungguh. Tapi nanti kita buat research pula. Okay, next. Ini sekadar hiburan je lah ya. Okay. So menurut KKM pada tahun 2023, hampir 1 daripada 6 remaja di Malaysia. So hati-hati ya yang anak-anak kita ni. Okay. Dilaporkan, ini secara umum ya. Ini bukan termasuk dadah lagi ni. Mengalami simptom kemurungan, keresahan melampau atau kecenderungan mencederakan diri. Okay, next. Okay. Sebenarnya kalau saya harus susun balik lah. Tetapi ini hari ini kita sampaikan. So lebih membimbangkan ramai remaja dan belia yang menghadapi tekanan ini akhirnya lari ke dadah sebagai ruang pelarian emosi. Okey? Tanpa sedar bahawa ini akan menyebabkan dia akan terjerumus lebih teruk lagi lah. Sementara itu, sekarang ni dah ada dadah sintetik yang diambil berulang kali juga mampu mencetuskan halusinasi, psikosis, psycho lah kan. Paranoia, that means memperlihatkan hubungan dua hala, merosakkan kesihatan mental, ketagihan. Banyak budak-budak sekarang ni ya, apalagi zaman-zaman vape. Saya tengok di Cameron pun banyak budak yang vape. 12-13 tahun dah main vape dah. Okay, next. Dari sudut sosial, kesan penyalahgunaan dadah memang sangat signifikan. Penagihan dadah berkait rapat dengan jenayah. Okay. Pecah rumah, kecurian, penyeludupan, keganasan rumah tangga. So semua ni akan terjadilah. Okay, selain kerugian ekonomi akibat tenaga kerja muda yang paling produktif. So kalau kita faham prinsip heroin morfin ya. WSJ. Mana? So okay, so penagihan dadah ni kalau kita tengoklah, kenapa orang sampai curi besi, curi ini segala? Kerana saya selalu katakan, okay, heroin, morfin, semua candu dia bertahan 4 jam. 4 jam lepas kita kena, dia akan sampai sugar teratas. Sugar ada 7 lapisan kan? Neraka dia. So dia akan sampai sugar teratas, lepas 4 jam, habis efek dia akan tercampak ke neraka terbawah. So, itu yang dia akan cuba mencapai balik sugar tu. So, itu yang kerajaan perkenalkan methadone, di mana dia tak duduk sugar teratas, dia tak duduk neraka terbawah, dia duduk tengah-tengah. So, dia mampu, dan dia punya jangka hayat, half-life dia 24 to 36 hours. So, orang tu boleh bekerja macam biasa. Kalau budak-budak, kalau yang main heroin morfin ni, duduk 4 jam, duduk cari. So, dia tak boleh nak bekerja lah. Itu prinsip dia lah, methadone tu. Kenapa kerajaan perkenalkan benda tu lah. Okay? Boleh? Methadone ini biasanya mereka akan mendaftar lah penagih-penagih ini yang pernah menggunakan heroin ataupun morfin lah. Yes. Dia akan pergi, pegawai farmasi akan bancuh dan dia akan minum depan. Dia akan minum depan. Dos di adjust. So kita biasa start dengan low dose dulu. 1 ml 5 mg. So kalau 5 ml 25 mg. So kita biasa start 25 mg first. Dia akan datang lah. Lepas 3 hari dia kata not lagi, naik. Sampai satu tahap dia kata cukup.
So patient tu sendiri menentukan, tapi kita naik beransur-ansur lah. So kalau pesakit tu sangat reliable, kita boleh kadang-kadang bagi dia bawa balik. Bungkus, tapau. Maksudnya dia datang minum, bawa balik untuk 3 hari. Contohnya dia nak balik kampung ke raya. Boleh. Kita bagi. Itu pesakit-pesakit yang macam dah steady lah. Dah ada pekerjaan tetap. Semua nampak. Saya nampak program Methadone di Cameron Highland. Daripada tak guna, akhirnya dapat kerja, boleh beli motor, beli kereta, boleh berfungsi lah jadi orang. Yes, minum. Tapi ada yang sampai satu tahap, dia kurangkan dos pelan-pelan dan akhirnya dia bebas. Tapi very rarely happens lah. Sebab ayat-ayat mereka ni selalu, mereka rindu nak mencapai kenikmatan syurga teratas. Kalau tak sampai syurga teratas, syurga terbawah pun jadilah. Asal jangan masuk neraka je. Okay, next. Okay. So, menurut kajian laporan AADK, lebih 15% yang bekerja. Belia ni, 15%. So, ini usia-usia baru kahwin. Bahawa anak tak besar mana, hilang pekerjaan akibat ujian saringan dadah positif atau masalah tingkah laku berkait rapat dengan ketarian. Hospital Cameron pun pernah 6-7 orang sekaligus kita angkut buang. Semua positif. Ini kisah 10 tahun yang lalu lah. Okay. Kehilangan pekerjaan bukan saja menggugat kestabilan kewangan, tetapi memperburuk, of course, and stigma masyarakat lah. Ramai yang dipinggirkan suka mendapat sokongan. Okay, beban kos rawatan dan pemulihan of course akan menimbulkan konflik serta tekanan kewangan. So ini impact terhadap keluarga lah. Baik. Dan benda ni bukan sahaja di Malaysia, malah kita juga alami juga di negara-negara maju. Okay, seperti Amerika, Australia. Addiction, substance abuse, perkataan-perkataan yang biasa digunakan lah. Okay. Kerana banyak dadah sintetik dan krisis kesihatan mental. Okay. So pendekatan mereka menggabungkan pendidikan, rawatan, sokongan komuniti adalah panduan penting lah yang kita boleh adapt di Malaysia lah. Baik. So slogan dadah musuh negara, tak boleh power macam abang lah. Sudah lama digunakan, tetapi slogan seharusnya tidak seharusnya kekal sebagai laungan semata-mata lah. Sebab saya rasa dah lama sangat ni kita dengar. So kita perlu ada usaha berterusan oleh semua pihak lah. Dan betul-betul jadi masalah ini betul-betul ditanggapi, ditangani lah sebagai musuh negara. Sebab saya rasa kebelakangan ni tak berapa nak dengar dah slogan tu. Zaman saya kecil-kecil saya selalu dengar dadah musuh negara, najis dadah, semua. Kebelakangan ni kita pergi ke bandar ada banner, ada apa, ada sekarang macam jarang dah nak jumpa kan. So saya rasa jika masalah masih berleluasa, maka slogan ini hanyalah oh patutlah. So ini sejak kerajaan bila ni? Okay. So maka slogan ini mungkin hanya tinggal kata-kata tak bermakna lah. So itu satu input baru yang saya dapat. Patut saya tertanya-tanya. Sebab dulu zaman kecil-kecil takut tengok tau. Gambar tengkorak, berdarah, semua pangkar. Sekarang tak ada benda dah. Okay, baik. Sekian, terima kasih. Boleh. Okey, ini persembahan terakhir sebelum kita berehat. Sebab tuan-tuan akan minum petang. Datuk ada, sebelum saya bagi pandangan, Datuk ada nak bagi komen tentang persembahan yang berbahagia doktor kita ni. Bertugas di Cameron, asal dari Kelantan. Alright. Okey, ni baik. Okey. Doktor, okey.